Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada semua murid-murid tingkatan 3AA. Baik, jadi kepada yang dah lekapkan modul Kebat yang sebelum ni dengan video-video yang telah saya kongsikan. Baik, kita terus kepada buku kemahiran proses sains lah. Buku tu memang ada kat kamu. Jadi kamu boleh gunakan buku tersebut lah. Baik, jadi ini bab 7. Saya tak tahu kamu dengan Cikgu Syikin dulu dah bincang buku kemahiran proses sains tu sampai mana. Tapi tak apalah, kita cuba sambung bab 7 dulu. Baik, jadi bab 7 ni berkenaan dengan tenaga dan kuasa, di mana kita akan berbincangkan mengenai penjenaan tenaga elektrik, transformer, penghantaran dan pengagihan tenaga elektrik, pengurangan kos tenaga elektrik. Baik, jadi secara rumusnya tenaga itu ada kerja. Kerja itu dia punya rumus daya darab sasaran, unit dia joule. Kuasa itu adalah rumus dia ialah kerja bagi masa, unit watt. Baik, jenis-jenis tenaga kita ada keupayaan graviti, keupayaan kenyal, kinetik. Graviti ni melibatkan ketinggian. H, nilai H kat sini, height, height. Ketinggian. Keupayaan kenyal ni melibatkan spring. X tu nilai pemanjangan spring. Tenaga kinetik ni mesti melibatkan laju. V ni velocity. Dan tenaga boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain seperti dinyatakan dalam prinsip keabadian tenaga. Apa dia prinsip keabadian tenaga? Prinsip keabadian tenaga menyatakan tenaga tidak boleh dicipta ataupun dimusnahkan, tetapi boleh berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Baik, di dalam buku kamu itu yang pertama sekali nyatakan definisi formula bagi kerja. So, formulanya, definisinya ialah kerja adalah hasil darab daya dan sasaran. Hasil darab daya dan sasaran. Okey. Okey. Hasil darab daya dan sasaran. Baik, rumusnya ialah W sama dengan work. W tu work, kerja, sama dengan F darab S. F tu force, daya, S itu sasaran. Kemudian unitnya adalah J, simbol. Simbol. J ni simbol. Unitnya ialah joule. Okey. Lengkapkan pernyataan di bawah mengenai kerja apabila 1 Newton. Bila sebut dia Newton, dia merujuk kepada daya. Digunakan untuk objek sejauh 1 meter. Menggerakkanlah daya tu. Digunakan untuk menggerakkan. Tenaga sebanyak 1 joule. Bila awak jumpa 1 joule, maksudnya tenaga lah. Tenaga sebanyak 1 joule telah digunakan. Baik, definisi bagi tenaga pula. Apa dia tenaga? Tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Dan unitnya ialah joule. Okey. Tandakan betul pada definisi standard unit dalam kotak yang betul lah. Baik. Bagi kuasa. Power lah. What is a power? Apa dia kuasa? Kuasa unit dia mesti dalam watt. Itu yang paling mudah nak ingat lah. Dia ada kadar. Kenapa? Kuasa mesti melibatkan masa. Bila sebut kadar, dia mesti ada masa. Dan rumus dia adalah ni lah. Okey. Baik. Apabila 1 joule dilakukan dalam masa 1 saat. Okey, apabila kerja 1 joule dilakukan dalam masa 1 saat, kuasa 1 watt telah digunakan. Kenapa dia dapat 1 watt? Sebab kerja bagi masa 1 bahagi 1 lah. Dapatlah 1. Baik. Ini quiz.
Berdasarkan rajah diberikan, nyatakan sama ada kerja dilakukan ataupun tidak. Nyatakan. Sama ada kerja dilakukan ataupun tidak. Bila suruh nyatakan, awak kena bagi tahu ada kerja ke tak ada kerja. Dan kena terangkanlah kenapa. Ni dia minta lah berikan sebab. Baik, yang ini ada tak kerja? Ada sebab dia daripada bawah naik ke atas. Ada tenaga dan ada jarak ataupun sesaran lah, daripada bawah ke atas. Kerja dilakukan kerana terdapat jarak pergerakan. Di sepatutnya ayat yang penuh, kerja dilakukan kerana terdapat daya yang dikenakan dan jarak pergerakan objek. Itu ayat yang tepatlah, sebab bila sebut kerja dia mesti ada F dan S. F itu force, S itu displacement, sesaran. Macam yang ni, kerja tidak dilakukan kerana tiada jarak pergerakan. Ataupun kerja tidak dilakukan kerana walaupun mempunyai daya tolakan, walaupun mempunyai jumlah daya, namun tiada jarak pergerakan objek. Okey. Sebab kerja dia mesti ada dua ni lah tadi kita dah bincang. Ni. Dia mesti ada daya dan dia mesti ada sesaran. Baik, seterusnya eksperimen yang terlibat di dalam bab kerja ni. Tujuan dia menentukan kerja yang dilakukan dan kuasa. Kerja dan kuasa. Okey. Kita ada bongkar kayu, benang, neraca spring, kaki retot, pengapit, pembaris, meter dan jam radik. Kemudian kita tarik neraca spring di mana dia dihubungkan dengan bongkar kayu pada permukaan meja. Tarik bongkar kayu yang disangkut sejauh 1 meter. Kemudian ukur masa. Kena ukur masa lah, sebab tadi kita nak tahu kuasa sekali, kerja dan kuasa. So kuasa dia mesti berkaitan dengan masa, kadar melakukan kerja. Baik, kemudian rekod. Itu yang pertama. Yang B, menggerakkan secara mendatar. Okey, sediakan. Lepas tu tarik sejauh 0.5 meter secara menegak. Kemudian set guna jam randik. Baik, yang ini berdasarkan jawapan kamu lah. Bila kamu buat eksperimen. Berapa daya dia, berapa sesaran dia, lepas tu kena kira kerja, lepas tu kerja bahagikan dengan masa, dapatlah nilai bagi power dia, kuasa dia, watt. Baik, apakah jenis daya yang perlu diatasi untuk melakukan kerja aktiviti A dan B? Kalau awak lihat kedua-duanya, dalam A ni yang perlu diatasi ialah daya geseran. Daya geseran ni arahnya berlainan lah. Ni daya yang dikenakan, daya geseran ke sana. So dia kena atasi lah. Okey. Okey. Saya conteng sikit. Okey, daya geseran ni. Okey, ni objek. Awak tarik sini. Ni daya yang dikenakan. Daya yang dikenakan. Okey, kemudian bawah ni adalah permukaan. Bawah ni adalah permukaan. Daya geseran dia arahnya bertentangan. Sebab permukaan dia nak lawan. Ini adalah daya geseran. Ini daya yang perlu dia atasi lah. Okey. Ini adalah daya yang perlu diatasi.
Okey, mana tadi? Ha. Bagi aktiviti B dia angkat ke atas. Bila angkat ke atas, kita ada daya graviti yang sentiasa menarik objek ke pusat bumi. Itu namanya daya graviti. Graviti bumi ini maksudnya dia menarik objek ke bawah. So itu dia kena lawan lah. Baik, aktiviti yang manakah melibatkan kerja yang paling banyak? So awak kena kira tadi. Daya apa darab sasaran tadi awak kena kira siapa nilai paling tinggi. Awak bagi tahulah kat sini. Saya tak tahu awak dah buat eksperimen tu ke belum dalam makmal lah. Tapi kalau dah sudah bolehlah awak kira. Awak bolehlah jawab berdasarkan pengiraan kamu. Baik, tandakan pada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja. Yang mempengaruhi kerja. Baik, kerja itu tadi daya darab sasaran. So, yang mempengaruhi dia ialah daya dan sasaran. Masa tak ada ke mana-mana. Masa pada kuasa. Kalau kuasa, dia ada masa dan dia ada kerja. Tapi kat sini tak ada kerja kan? Tapi kerja ialah sasaran darab masa. So sama je lah. Kalau kuasa ni. Okey. Okey. Okey, sama je lah. Maknanya kuasa tu tadi jap. Kuasa tu tadi dia punya rumus ialah P sama dengan kerja bahagi masa. Di mana kerja ialah daya darab sasaran bahagi masa. So P ni power power iaitu kuasa lah. Power. Ataupun kuasa. Dia dipengaruhi oleh daya, sasaran dan masa. Baik, seterusnya ialah okey, kita tengok. Nyatakan hubungan antara jumlah kerja dengan tenaga yang digunakan. Jumlah kerja dan tenaga. Baik, kalau awak lihat, dua-dua ni unit sama. Kerja pun unit joule, tenaga pun unit joule. Jadi jumlah kerja yang dilakukan adalah sama dengan jumlah tenaga. Unit sama je. Sebut je kerja joule, sebut je tenaga pun joule juga. Baik, kerja yang dilakukan dan kuasa yang diperlukan. Apa hubungannya? Semakin besar kerja, semakin besarlah kuasa. Ini yang mempengaruhi tadi. Kalau kerja tinggi sini, kalau work tinggi, power pun tinggilah sebab dia berkadar terus. Okey. Nombor 6, hitung kerja yang dilakukan dalam situasi di bawah. Seorang pekerja menolak kereta sorong berjisim 12 sejauh 15 meter. Dia tak bagi daya tapi dia bagi jisim. Berjisim 12 sejauh 15 meter. Baik. Jisim ni macam mana jadi daya ialah awak kena guna rumus. Rumusnya ialah F sama dengan mg. Rumusnya ialah F sama dengan mg. M ni adalah jisim dalam kilo dan G ni nilai graviti yang tetap. Ni graviti nilainya tetap. So jisim 12 kilo, graviti 10 meter
saat negatif 2. Graviti ni dia dalam pecutan, dia punya unit. So akan dapat 120 kilometer saat negatif 2 ataupun unit dia boleh ditukar kepada Newton. Force sama dengan mass times gravity. Daya sama dengan jisim darab graviti. Dapatlah 1800 joule darab 15 meter. Baik, jarak mesti dalam meter. Kalau jarak diberi sentimeter, awak kena tukar kepada meter. Sentimeter kepada meter bahagi 100. Bahagi 100. Baik, yang kedua, Meli yang mempunyai berat 45 kilo menaiki tangga 2.5 meter sambil membawa buku 3 kilo. Alright. So 45 kilo campur 3 kilo, 48 kilo darab 10. Inilah daya tadi, rumus F sama dengan mg ni yang saya cakap tadi. Kemudian darab 2.5 meter. Okey, pastikan unit dalam meter. So akan dapatlah 1200 joule. Baik, saya akan sambung video ni pada video yang seterusnya. Okey, terima kasih.